بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita bermohon akan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Rabbul Alamin supaya iman yang begitu berharga, iman yang begitu paling berharga sekali, Allah Ta'ala tetapkan pada diri kita sampai kita meninggal dunia. Allah masih karuniakan kita iman menghadap Allah Ta'ala, Tuhan yang hanya Ia saja yang layak disembah, Tuhan hanya Dia yang wujud, Tuhan yang maha perkasa. Kita menghadap Tuhan kita yang maha besar sebagai hamba-Nya yang mengimaninya, sebagai hambanya yang kerdil, sebagai hambanya yang takut, namun sebagai hambanya yang reda dengan Tuhan. Tuhan reda pada kita. Amin Allahumma amin. Ya Allah, pada hari pertemuan itu nanti Allah reda pada kami. Ya Allah, ampun dosa kami. Ya Allah, biar hati kami reda bertemu denganmu jua. Ya Allah, kami mohon padamu. Ya Allah, padamu tepat kembali kami. Ya Allah, kami mohon rahmatmu. Ya Allah, kami melindung denganmu. Ya Allah, janganlah kami kembali padamu dalam keadaan tidak sejahtera. Ya Allah, biarlah kami kembali kepadamu dengan keadaan kau merahmati kami. Ya Allah, kau terima kami. Ya Allah, kau izin kami memandangmu sebagai Rabb kami. Ya Allah, dan kau pandang kami sebagai hamba-Mu. Ya Karim, kami mohon ya Allah dengan keagungan dan kebesaran-Mu. Ya Allah, kami mohon kabul. Ya Allah, kami mohon tetap iman sampai hari mati kami, dan kami dalam kubur di alam barzah bersama orang beriman sebagai orang beriman, bangkit di mahsyar juga sebagai orang beriman bersama orang beriman, dihisab, di mizan, disembrang atas siratul mustaqim, dan akhirnya masuk ke dalam jannah-Mu. Ya Allah, sebagai hamba yang mengimani-Mu. Ya Karim, dengan keridaan-Mu. Ya Karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sambung baca kitab kita, kitab Nasihat Agama Wasiat Iman An-Nasaih Ad-Diniyah Wasaya Al-Imaniyah, sampai kita pada muka surat 388 ya. Alhamdulillah, kitab ini kita baca dah hampir 5 tahun di sini, lebih 5 tahun di sini ya. Dan dah sampai kita kepada 388, dah hampir 400 muka surat, lama ya. Perihal haram, syubhah dan baik ya. Kita sudah bincang beberapa perkara mengenai ini. Cari yang haram tu wajib, cari yang halal tu wajib bagi kita orang Islam. Wajib kita cari rezeki yang halal untuk tampung anak isteri kita. Kita jaga anak isteri kita sebagai tanggungjawab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bawa gaji yang tidak halal, sama ada pekerjaan itu tidak halal ataupun pekerjaannya halal tetapi kita buat dengan cara tak baik, jadi tidak halal. Halal ini haram ni berbagai cara ini tuan-tuan, sama ada haram daripada sumber ataupun haram daripada zatnya. Haram daripada zatnya itulah darah, daging haiwan babi, haiwan yang tak disembelih itu haram pada zatnya. Walau disembelih, walau beli dengan duit suci sekalipun, tetap haram dimakan. Yang kedua ialah haram dengan zatnya, haram dengan zatnya, haram dengan sumbernya. Haram disembelih ayam, disembelih oleh Pak Haji sekalipun, tetapi kita beli dengan duit haram. Penghasilan haram pulanya berbagai-bagai. Yang ada memang kerjanya itu haram, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tukang tenung, tukang sihir, tukang zina, na'udzubillah min zalik. Jadi broker zina, na'udzubillah min zalik ya. Jadi broker judi umpamanya ya. Jadi dalam judi lah kita bilang ya. Tak tahu apa istilahnya itu ya. Jadi bapak judinya lah tu ya. Allah, semua itu pekerjaannya haram semuanya itu. Kerja kilang arak daripada atas sampai bawahnya tu haram. Ataupun kerjanya baik jadi guru sekolah, kerjanya baik jadi ustaz,
kerjanya baik, jadi polis, kerjanya baik, tapi kita menyeleweng dalam kerja kita, curi tulang, kerja kilang baik, halal, kerja kilang bagus, kilang apa pun, kilang biskut cap halal lagi sekalipun, tetapi kita kerja curi tulang. Kita kerja satu hari 8 jam, kita hanya kerja 7 jam setengah jam, kita lenggang, kita lengah, curi tulang setengah jam daripada gaji kita setiap hari, haram, kena balikkan kepada payroll department, bahagian gaji ya, kena balikkan, tak boleh tidak, semuanya itu ya. Jadi kita tak boleh anggap enteng perkara-perkara gini. Yang kita masukkan dalam perut kita tu ketulan api neraka. Sampai anak isteri kita pun nanti menyebabkan anak kita belajar tak pintar, menyebabkan anak kita tak takwa, menyebabkan isteri kita nanti tak patuh pada Allah, tak patuh kepada kita. Kalau patuh pada kita pun tak patuh pada Allah. Mereka tuntut tahu yaumil akhir. Jangan kita diam-diam saja, kita kasih duit rasuah pada anak kita, kita kasih duit yang tak betul pada anak isteri kita. Kat dunia dia sihat, dia makan tak ada kesan apa-apa semua. Kesan pada akhlak, kesan pada keimanan. Yaumil akhir, amalan dia kurang. Kenapa? Pasal hatinya gelap. Hatinya gelap kenapa? Pasal makan haram. Makan haram kenapa? Suaminya bawa balik nafkah yang haram. Allah, semua dia tuntut tu, semua sampai ke akar umbi diperiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pula haram ya Allah? Aku kerja betul, aku kerja jadi guru sekolah, aku kerja jadi polis, aku kerja di kilang makanan umpamanya ya. Semuanya halal belaka. Kerja engkau bagus, syarikat engkau bagus, engkau tak bagus. Engkau tidak jujur dalam pelaksanaan kerjamu. Masing-masing jawab, bos lepas tangan. Bos lepas tangan. Bos bilang aku dah kasih, bahkan aku kasih dia gaji lebih. Bos pula tuntut kita. Ya Allah, dia curi tulang kepada company aku. Setengah jam aku minta tuntut balas balik. Bos minta balik nanti. Anak isteri kita komplain pasal kita beri gaji, makan yang haram. Bos kita pula minta, ya Allah, aku kasih dia gaji untuk 8 jam satu hari. Tetapi dia kerja 7 jam setengah. Untuk setengah jam tu punya beza tu aku tuntut dia. Berapa? RM20 setengah jam, RM40 gajian, tengok gaji orang lah ya. Bos tuntut kat sana macam mana nak bayar, tuan-tuan sekalian. Jangan anggap enteng perkara-perkara haram ini ya, perkara haram. Ada kerja hadir kuliah ni, kalau memang tanpa izin bos kita, tanpa kita memang bukan working hours kita curi, kita tolak kerja yang khususnya orang kalau kerja dekat luar, bosnya tak tahu kan dia ada kerja, nanti dululah lepas kuliah baru aku bikin lah. Tak boleh, kerja kau utama, ini kuliah kau boleh cari waktu lain yang kau free. Tak apa, saya bukan curi tulang apa, saya pergi kuliah apa, saya pergi kuliahnya tak dapat berkat, gajinya pun haram, kau curi tulang. Tak boleh ya, tak boleh. Di pejabat bikin kerja rumah, bikin kerja tulis kat jemputan nak kahwin, panjang tulis umpamanya begitu ya. Dia kerja di tempat kerja, minit mesyuarat AJK masjid, dia usaha masjid nak bikin mesyuarat, bikin kat rumah, bikin kat masjid. Ni kerja masjid ni, kerja masjid. Tapi kau bikin ini, kerja kau ni berdosa. Kau cari makan begitu ya. Ini semua perkara-perkara kita cakap ni bukan perkara aneh tau, berlaku orang-orang aku begitu semua tu. Allah. Tak boleh yang orang panjang tangan. Kerja ni semua saya dengar ya dengan sedih kita. Saya kerja sini senang tau. Anak saya punya alat tulis semuanya lepas. Apa pasal? Paper bawa balik, pemadam bawa balik, pen bawa balik. Astagfirullahaladzim. Itu pun curi tau. Itu kira curi tau. Allah. Satu lagi yang kalau tidak haram, okeylah, kita satu lagi tak haram tapi tak baguslah. Seperti kita pergi makan buffet. Kan dah bayar RM20 ke? RM20 murah lah buffet. Ada yang buffet RM50 tau. Buffet bayar RM50, boleh makan sepuas-puasnya. Ambil semua tu. Tak haram pasal dia dah bilang makan sepuas-puasnya. Tapi masuk hisab. Termasuk kita pergi hotel, selalu saya bilang, yang orang kalau masuk hotel mesti nak mandi air berkecimpung yang dalam bathtub. Itu kan mesti nak mandi air berkecimpung. Tak boleh, bukan ada bayar, mesti bayar. Tahan dia tak pergi shopping, tak pergi mandi berendam kecimpung dalam air. Allah, bukan ekstra bayar. Betul, kalau dah bayar hotel semua dah inklusif semua tu ya. Tapi hisab. Kenapa kau mandi dalam air berkecimpung? Sama setengah jam kau rendam, waktunya lain, airnya lain, masuk hisab. Walaupun dah bayar. Macam kita seorang single, pergi hotel ada double bed.
kan. Ni tak yang single bed, tak ada kan, tak ada hotel bilik bujang, tak ada hotel. Ada single bed, 2 single bed, pakai satu, yang satu dia punya pasal. Dah bayar alang-alang, malam ni katil ini, besok katil ini, besok katil ini, katil ini. Hisap. Tak ada keperluan kau pindah-pindah katil bikin apa. Hisap. Dah bayar apa? Dah bayar, aku minta single bed, tak ada. Dah bayar. Kita ingat ya, itu walaupun tak haram, itu tak haram, memang boleh. Memang boleh. Tak boleh. Apa itu masuk hisap, masuk dalam hisap. Masuk hisap. Kalau tak nak gitu, cari pasangan. Dari pasangan, ada isteri dia katil sebelah, kita katil sebelah, atau begitu, ataupun dengan teman. Kalau orang single tidur satu bilik, 2 katil kan, memang tak kena bayar, kau pakai pun tak haram, boleh. Jangan lupa kita ada satu catatan lagi, hisab ya, hisab ya, begitu semua. Kita orang Islam ya, kita orang Islam. Orang Islam lah yang sepatutnya yang paling tak opportunist, take advantage, ambil kesempatan, tak lepas peluang. Jangan, itu sikap tak baik. Itu sikap tak baik ya. Tak baik ya, baik. Biar apa biar kita terlebih, jangan kita kita terlebih beri, kurang terima. Tak apa. Kurang terima. Duduk hotel aja sebelum sabun apa, tak ada sudah. Biar kita bayar sekian tapi yang kita dapat tidak. Aircon tak begitu bagus lah, apa semua pun tak apa, semua segitu ya. Biar kau jangan sampai kau over terima pula ni. Kerja pun gitu. Kalau boleh kerja extra kan overtime, paling tidak 10 minit datang awal. Jadi tepat waktu kau boleh kerja, balik extra kan 10 minit. Kalau ada lapang-lapang, rajin-rajinlah overtime, jangan claim. Biar kita terlebih. Orang bilang bodoh dia ni, bodoh. Aku nak anak aku makan 100% halal. 100% halal. Tidak, itu tak bodoh tu namanya. Tu namanya pintar. Habis masa kita apa semua, pada masa kau kena hisab yaumil akhir. Kau kena hisab yaumil akhir. Kalau kerja kita sembahyanglah, kan ada qabliyah ba'diyah. Kerja pun ada bukan overtime, ba'diyah time, working ba'diyah time, working qabliyah time. Jadi kalau ada terkurang dalam kau punya fardu, kerja tu fardu, wajib. Ya, kau dah berjanji dengan majikan, dah ada sign agreement nak kerja pukul sekian, buat habis sekian. Kalau ada cacat cela, nak ambil daripada mana? Kalau bos pun kira, ini selalu bikin overtime tak claim, boleh tolak situ. Boleh tolak situ. Kena, tak boleh tidak. Tak boleh tidak. Begitu ya. Baik. Muka surat 388 sampai sabdanya lagi. Dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, la anta ja'ala fi fika turaban khairun laka min an taj'ala fihi ta'aman haraman. Artinya seandainya anda meletakkan tanah ya di dalam mulutmu adalah lebih baik, lebih utama dari meletakkan di dalamnya makanan yang haram. Bahasa yang lebih tepat lagi, adalah jika anda menyumbatkan ke dalam mulutmu akan tanah, terlebih baik daripada anda menjadikan di dalam mulutmu itu makanan yang haram ya, makanan yang haram. Tak boleh ya, tak boleh. Satu lagi yang kita tak perasan, ni kita pergi hari raya, tang-tang kita doyan keripik, kita saja makan. Biasanya tamu makan berapa banyak? Adatnya lah. Apa yang pakai adat tau? Kena huruf ya. Kita ambil satu botol, kita aja makan. Lebih daripada peruntukan yang sepatutnya, hati-hati. Kalau tak haram pun hisap. Tapi kau yakin ke? Itu untuk kau, kalau orang dah siapkan botol, untuk kita seorang ke untuk tamu-tamu lain juga? Kalau kita datang ramai-ramai, dah tentu tamu ramai-ramai. Dan juga nanti tamu yang lain akan datang, jadi dia tiap isi. Kita makan setengah botol nak habis seorang. Jawab ya. Menjawab. Yang orang tentang dia doyan. Anak memang doyan ni. Baju. Begitu ya. Semua tu tak elok ya. Semua tu tak elok ya. Semua tu tak elok ya. Tak elok. Sangat-sangat tak elok. Ingat ya, orang-orang kampung-kampung dulu ya. Kalau kita pergi datang rumah kita, nak suruh makan, punyalah susah, malunya, isin. Monggo-monggo disambi, ceput silakan, sampai dirasa semua begitu. Terima kasih. Dah 3 kali baru jamah sikit aja kuih-kuih gitu. Very tak macam kita bilang pelakos lah istilahnya ya. Sangat-sangat dulu ya. Sekarang keadaan berubah lah ya. Tapi setengah-setengah orang masih tetap jaga. Setengah-setengah orang tetap jaga ya. Tengok orang dulu punya toto kromo ya, pergi rumah orang
tak sembarangan, tak dipelawa betul, tak kira pelawa pun jamaahnya sikit, jangan sampai terambil over. Ya, kita bilang selalu kita ambil kadar bawah daripada itu. Tuan rumah, ya, makanlah, saya dah bikin susah-susah ni. Kalau dia dah siapkan kita mi satu plate, satu pinggan, itu untuk kita ke untuk tamu lain? Ke nanti orang lain, satu pinggan kita, ya kita lah, kita makan. Itu kita habiskan tak apa. Tapi kalau kuih dalam botol, ya jangan. Begitu ya. Kita kena agak-agak lah, kena agak-agak ya. Daripada takut masuk yang haram, kita takut sekali walau masuk disumbat dengan tanah tu lebih baik pada sumbat yang haram ya. Ini semua benda-benda yang kecil-kecil yang kita tak perasan ya. Kita sebut dalam bab puasa kan, buka puasa gitu. Wah, jamuan nasi ambeng ada bergedelnya 4 ketul. Kita makan 5 orang. Tak boleh seorang satu ketul. Satu orang 3 suku lebih sikit ya. Kemudian jadikan satu. Allah, tak boleh semua tu. Mentang-mentang kita doyan, kena minta izin. Tak apa ambil, saya pun memang tak doyan, saya ambil lagi. Kena cari redanya. Kena cari redanya ya. Kat dunia tak ada tau. Akhirat semua recall balik. Akhirat beli sebiji bergedil pun orang claim tau. Sebutir anggur pun. Sebab orang kena pahala. Orang tengok orang pahala bergunung-gunung pun jadi bankrupt. Jadi kita ada chance. Ya tak ya tu. Semua ingat balik. Aku pernah makan dengan Fulan satu hidang. Dia makan ekstra bergedil itu, aku punya portion, aku punya bahagian. Itu pun orang tu. Bergedil pun kau tuntut. Aku tak peduli. Ini sekarang sebesar hama pun nampak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan sekarang kalau buat syar, bukan sekat besar hama, bergedil kan besar. Besar hama pun nampak. Ini kalau nak bergedil, aku tuntut. Kat dunia memang orang banyak orang tengoklah ya. Orang tengok aja, orang nak tegur pun tidak ya. Tetapi akhirat semua diteringat balik. Ya Allah, kita dah bergedil pun kau tuntut ya. La yughadiru saghiratan wala karimatan illa wala kabiratan illa ahsaha. Tak meninggalkan benda kecil, benda besar, kecuali semuanya dijelaskannya itu. Hisab nanti kita tengok Allah hisabnya ya. Begitu ya, kecil besar semua. Yang Allah tuntut sembahyang kita semua. Yang antara manusia pun dituntut, walau besar walau kecil sekalipun ya. Jangan sebutlah orang-orang syarikat cakap besar meniaga pakai tipu apa semua tu, lain cerita lah, itu kita tak fahamnya. Kalau kita punya cari anak isteri, makan hidang, hadir jamuan, setakat duduk hotel, kita bilang begitu kan. Yang biasa kita punyalah, itu kita cakap kita punya konteks. Kau kiaskanlah kalau bangsa orang meniaga berkapal-kapal tu semua tu macam mana lah gitu ya. Kalau orang meniaga dengan modal yang haram, niaganya berkembang besar, segala untungnya pun haram. Sama hukum awak curi satu sebiji buah mangga, kemudian kan haram. Udahlah, tak jadilah makan isinya kasih burung lah makan, tak jadi. Biji ni kau semai, keluar pokok mangga, pokoknya tu pun haram, segala daunnya haram, buahnya pun semuanya haram belaka. Semuanya hak milik tuan punya. Sama yang meniaga begitu. Kalau ada duit haram, janganlah diniagakan. Janganlah buka bisnes. Yang ada orang hasilnya haram, pendapatannya haram. Dia takut nanti lama-lama jatuh kerja yang tak bagus lah. Tahan buka bisnes itu, jual ini. Tapi pada duit pokok yang ini, sayang. Buat duitnya lenyap habis pun tak apa ya kok. Bikin begitu bisnes kok dengan duit yang haram, dia tumbuh semuanya jadi haram. Sumbernya asal yang satu haram, tumbuh dia haram. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, man iktasaba malan min ghairi hillihi fa in tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu wa in anfaqa minhu lam yubarak lahu fi wa in tarakahu khalfa dhahrihi kana zadahu ila nar. Allah. Ini semua tak boleh jadi ya. Artinya barang siapa yang mengumpul harta dari jalan yang tidak halal. Kumpul harta daripada jalan yang tidak halal, kita bilang tadi. Kita bilang tadi dia ambil kumpul harta daripada jalan yang tidak halal. Kelak apabila ia bersedekah tidak akan diterima sedekahnya. Dia sedekah betul. Harta itu disedekahkan, tak terima duit orang pun kau boleh sedekah. Duit orang kau sedekah masuk tabung masjid, tak diterima. Dan jika membelanjakannya tidak akan diberkati pada belanjaannya. Kita belanja berkat tau sebetulnya. Kita pergi shopping tu pun ada berkat tau. Dengan niat beli makanan, beli apa, untuk kalau tamu datang, kita senang bikin wedang, beli teh, beli apa semua. Dengan niat untuk anak isteri aku makan, semua ada berkat. Kita belanja tapi berkat. Hatta beli baju pun berkat untuk kita pakai tutup aurat je.
Tetapi ini belanja tak ada berkat. Sebab duit orang, macam mana kau nak makan? Begitu ya. Dan jika ditinggalkannya sebagai harta pusaka, Allah akan menjadilah harta itu sebagai kayu api yang bakal membakarnya di dalam neraka. Masya Allah. Harta tu ditinggalkan, tak apalah, aku tinggalkan untuk anak isteri aku juga. Nak belanja takut umpamanya ya. Nak untuk sedekah masjid tak berani. Orang berani tau. Bina masjid pakai duit haram. Kerjanya tak senonoh, ataupun kerjanya senonoh tapi ada perbuatan yang tak senonoh, dapat duit banyak, bina masjid konon tak payah dengan duit orang ya, tak boleh ya. Belanja untuk ahli keluarga tak ada berkat. Wah, cantik rumah awak ya, langsirnya, namanya langsir design apanya? Oh, namanya design fire. Design fire ialah api neraka. Kau beli pakai duit haram, nama desainnya design fire. Habis, wah, ibu sedap masak apa ni bu? Sup apa ni? Sup ketul nak. Sup ketul apa bu? Ketul api neraka. Sebab bapak kau bawa balik duit api neraka. Semua tu dia belanja, semuanya tu tak berkat. Tak berkat ya. Dia tinggalkan pusaka peninggalan. Sebab ya, harta pusaka halal tau. Harta pusaka kita ambil dari bapak kita halal. Bapak kita yang tinggalkan wang haram, kita tak tahu. Kita makan halal. Dia menjawab, kita tahu kan, bapak aku tinggalkan duit banyak, empas pulas rupanya kerja. Empas pulas ambil duit orang ada. Empas pulas kerja banyak, duit dia rupanya ya. Dia tinggalkan kita sini. Tuhan berkati bapak aku. Berkati dalam kubur dia menjerit-jerit. Jangan makan nak, jangan makan, tolong balikkan. Anak kita dengar tak? Tak dengar. Tolong balikkan kepada fulan yang bapak dah rampas. Tolong balikkan kepada fulan yang bapak rasuah. Tolong fulan yang bapak meniaga tipu. Tolong nak, tolong. Tolong bapak tinggalkan sebab bapak tak sempat joli. Umpamanya ya. Sekarang kau pula makan. Allah. Jadi kayu bakar dia nanti ya. Anaknya tak tahu. Kita dapat pusaka kan halal, kita tak tahu. Kecuali kau bilang, ini barang nak, jaga-jaga ya bapak tinggalkan, tapi semua daripada sumber haram. Ya, jangan bagi pusaka. Baiklah kalau kau bilang anak kau tak bilang anak kau, tak tahu. Anak kita makan. Buat pergi haji lagi. Haji dia sah. Pembagian dia haram, pakai pasal duit haram. Bapak yang claim. Dia tak tahu, dia tak berdosa. Bapak yang kena jawab. Allah. Begitu. Benda tu melarat-larat ya, melarat-larat. Bina rumah. Infakkan tu termasuklah kalau beli barang, termasuklah kalau bina rumah. Bina rumah. Kalau orang datang rumah kita kan kita dapat pahala kan. Dayo datang rumah kita dapat pahala. Tak dapat pahala. Pasal apa? Kau dayo datang kat rumah yang kau beli pakai duit orang. Boleh. Kereta orang bawa orang masuk, kereta orang kita bawa orang suka-suka dalam kereta kita. Kan tak boleh. Rumah pun itu. Orang ada tamu datang rumah kita dapat pahala. Dia tak dapat pahala. Kenapa? Dia masukkan tetamu ke dalam rumah yang dibina pakai sebahagiannya duit orang. Hak orang tu rumah tu. Tak dapat pahala. Bikin tahlilan, bikin yasinan, orang datang semua tak ada pahala. Pasal apa, kediaman itu kediaman yang tidak sah milik ya. Orang tak tahu, orang cantik tengok ya. Tapi Allah tahu sumber wang itu haram ke tak haram. Allah Ta'ala Maha mengetahui ya. Semua rekod malaikat audit. Malaikat bukan hanya ikut amalan saja ya, audit kewangan kau pun malaikat audit tahu. Semuanya sudah ada full laporan tentang itunya. Allah, tak ada berkat. Kau belanjakan beli pakaian baik, belanjakan anak-anak baik, belanjakan tu apa tu namanya, beli rumah sekalipun tak baik. Kau tidur malam-malam, tiap-tiap malam mimpi hantu. Pasal kau tidur kat rumah daripada harta orang. Allah, harta orang kau tidur rumah tu, patut tak berkat dia. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, manishtara sauban bi asyarati darahim wa fihi dirhamun min haram lam yuqbalillahu lahu salatan ma dama alaih. Artinya, barang siapa yang membeli suatu pakaian dengan harga 10 dirham, di antaranya 1 dirham yang haram, nescaya Allah Ta'ala tidak akan menerima daripadanya satu sembahyang pun selagi pakaian itu masih tersangkut pada badannya ya.
Jadi kalau pakai yang haram, walau 10 dirham, 1 dirham yang haram, itu dah 1% tu dah kira sikit lah. Dah kira sikit lah ya. Dah kira sikit lah. Walau 1% sekalipun. Walau 1% sekalipun, kena 100%. Yang Nabi tunjukkan 1/10 menunjukkan kalau gitu, kalau kurang daripada itu bolehlah, kalau setengah dirham bolehlah. Tidak, menunjukkan kena 10 dirham halal. Itu menunjukkan kena hadis ini bukan menunjukkan 1% okey. Kalau 0.1% baru dia masih diterima doanya, sembahyangnya. Tidak, hadis ini menunjukkan kena 100% halal. 100% halal. Kita syukur ya, kita tinggal di negeri yang makanan kita terpelihara lah ya, kita bilang ya. Banyak kita boleh pilih apa semua, orang kita punya penghasilan semua ya. Di setengah-setengah negeri ya, sebab itu kita bangsa Melayu ni untung tau. Yang ada bangsa-bangsa lain di setengah-setengah Asia Barat semua tu, ketamadunan Islam mereka hebat tau, sejarahnya sangat hebat, jauh daripada orang Melayu kita. Tetapi apabila mereka jatuh Islam sekali. Kita orang Melayu, sejarah ketamadunan kita tak sebegitu tinggi, tapi Islam kita kekal abadi sampai sekarang, genah dan proper. Sebagian orang daripada negeri sana, dia tengok untungnya kau, umat Islam kau tidak 100%, tapi kau ada McDonald yang halal 100%. Umat Islam kau, McDonald kan bukan orang Islamnya asalnya ya. Kau orang Islam bukan 100%, tapi restoran jual tepung goreng ayam kau 100% halal. Negeri kita tak ada tau. Jangan nak cari restoran yang begitu. Orangnya sendiri tak kuasa nak cari begitu. Apa mereka punya bilang? Negeri kita bukannya 100% Islam. Macam mana dapat 100% makanan yang halal? Jadi kalau ibaratnya lah, kurang lauk, beli 3 lauk halal punya, 2 lauk tak halal punya, pun pada dia masih okey. Sebab pada nisbah penduduk, begitulah nisbah food production, begitulah nisbah makanan kita. Kalau kita biar makan sikit pun tak ada makanan, cuma ada nasi dengan toge, sebelah punya yang non halal, ada ayam, ada daging semua. Nak kita nak makan tak? Tak ada. Dia tak makan pun tak apa kan. Negeri mereka sampai tahap orang tak kisah tau. Orang tak kisah, main makan aja dia bilang. Alasannya apa? Negeri kita bukan 100% Islam, cuma 50% saja. 50% kan dah banyak ya. Cuma 50%. Jadi kita apa nak buat, kita takkan nak pilih-pilih. Kita makannya 50% halal, 50% haram, 50% haram. Haram semuanya. Ibaratnya setengah pinggan beli kat warung Islam, setengah pinggan beli dekat warung kufar. Hanya kena beralasankan kita bukan hidup dalam negeri yang 100% Islam. Kesian tau orang negeri itu. Dia datang tempat kita, dia heran. Dia heran. Lagi dia tengok kat Singapura tu, umat Islam cuma berapa belas peratus, tapi kok ada restoran roti bertangkuk 100% halal, restoran roti belauk 100% halal, restoran ayam goreng tepung 100% halal, semuanya gitu. Semua roti bertangkuk apa, burger, roti keping belauk, pizza, pizza lah, roti keping belauk, pizza, ayam goreng tepung, semuanya tu. Bilang, negeri kau ada restoran ayam goreng tepung halal 100%, ada restoran roti bertangkuk halal, semua. Sedangkan umat Islam kau sikit. Alhamdulillah. Kalau nak cari yang halal boleh, tak ada kena tak makan. Mereka nak untung, mereka cari halal, dia ikut syarat kita. Begitu ya. Ini baru 1/10 dari harganya yang dikatakan haram. Namun bagaimana pula jika semua harganya dari yang haram? Tentulah balasannya lebih berat lagi. Seterusnya pakaian itu digunakan hanya untuk menutup jasad yang lahir saja. Tetapi bagaimana pula dengan makanan yang tugasnya untuk memuaskan kehendak jasad yang batin. Bukan jasad yang batin ya, memuaskan diri yang batin ya, jiwa yang batin kita ya. Kemudian dari makanan itu pula menjadi darah daging yang mengalir dalam urat-urat dan tulang-tulang dan seluruh anggota badan itu. Ingatlah baik-baik
dan renungkanlah perkara ini sedalam-dalamnya. Jangan lupa memelihara diri dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Imam Haddad beri peringatan bagi kita ya. Allah, kalau makan yang baik akan hasil darah daging yang baik. Apabila terhasil darah daging yang baik, akan tercerna tenaga yang baik. Apabila berhasil dapat menghasilkan tenaga yang baik hanya minat untuk buat benda yang baik. Pasal dia tenaga yang baik, good energy, only interested in good work. Kau makan yang haram, hasil daripada makanan yang haram, jadi darah daging yang haram. Darah daging haram akan menghasilkan energi yang tidak baik. Energi yang tidak baik hanya sesuai untuk kerja tak baik, maka minat kena kerja tak baik. Walau macam-macam baik pun, tapi minat kita baik. Kenapa? Ada sumber rezeki yang tak baik. Maka dah satu haram sampai at the end of the line sekalipun. Ujungnya hasilnya apa? Kau sembahyang pun jadi sembahyang yang tak baik. Suka benda yang tak baik. Kenapa? Sumber makanannya yang haram akan menghasilkan darah daging yang haram. Darah daging haram mencerna tenaga yang haram. Tenaga yang haram tidak akan berminat kecuali untuk menjana untuk kegiatan yang haram. Jadi jana kuasanya itu haram ya. Begitu ya. Takut ya. Takut. Apa ayat surah Yasin? Ada wa asarihim apa? Awal-awal. Amali al-amri fatar al-majtun atam min atana. Ini dalam Al-Quran itu kami ampunkan dosa dan berserta dengan kesan-kesannya. Itu termasuk kesan. Tuhan ampunkan dosa kita dengan kesannya. Daripada dosa kita tu, dosa yang kita buat. Cuba ingat ayatnya. Sambil kita cakap, awak baca dari awal. Nanti boleh tahu ayatnya. Allah Ta'ala akan padamkan dosa beserta kesannya. Kesannya termasuk giannya. Kesannya termasuk kesan yang datang berlarutan selepasnya. Semuanya tu. Kalau Tuhan ampunkan, jadi kena tobat betul-betul. Tobat macam mana? Tobat pada Allah, tobat pada Allah. Kalau tobat pada dosa dengan manusia, kena balikkan manusia. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita dengan kesannya sekali. Terus, yang patut dah jadi darah daging, kita dah balikkan orang punya, dah dapat halalkan. Ampun dosanya dengan kesannya sekalipun. Jadi tidak malas, jadi tidak suka merompak, jadi sudah tidak suka pergi night club. Kesannya sekali. Wanaktubu maqaddamu wa atharhum, dan kami tulis apa yang dia telah kehadapankan itu lakukan, dan juga kesan atharhum, dan juga kesan-kesannya. Kesan-kesannya itu termasuk kesan-kesannya termasuk pusaka yang kau tinggalkan tadi. Kesannya termasuk sampai mencerna energinya tadi. Kesan-kesannya termasuk kesan-kesannya, gian-giannya, semua tu ya. Termasuk kesan-kesannya, dosa kecil jadi dosa besar berlarut-larutan. Semuanya itu kesan-kesannya. Wanaktubu maqaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Begitu ya. Jadi Allah Ta'ala tulis tiap apa yang kita buat itu. Dan kalau Allah Ta'ala ampunkan pun sampai dengan kesan-kesannya sekalipun ya. Dan dengan kesan-kesannya diampunkan sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau kita tobat. Kalau tidak, kita sampai dengan kesan-kesannya masuk dalam rekod. Hasil bicarakan mahkamah. Hasil kau makan 1 bulan gaji, daripada gaji 2,000 ada RM50 yang haram. RM50 haram dan kau belum clear lagi. Kesannya bos datang tuntut. Kesannya isteri bilang, ya Allah, sepatutlah aku jadi sembahyang pun jadi malas, aku nak tutup aurat pun jadi tak suka. Pasal aku dah termakan benda haram. Kesannya itu pun rekod semua tu masuk daripada
setakat RM50 jadi begini. Ya, sampai rangkaian ni. Anak pula tampil. Patutlah saya baca surah tak hafal-hafal. Patutlah saya tidak minat kuliah, saya minat internet saja. Pasal bapa kasih saya makan haram. Begitu ya. Termasuk kesan-kesannya semua. Yang kau buat dosa ini berlarutan lantaran puncanya kau makan haram. Berapa rangkai isteri punya kes, anak punya kes, dosa yang berlanjutan punya kes, pusaka punya kes, daripada RM50 yang haram. Semua itu sampai berlarut-larutan ya. RM50. RM50 boleh buat pusaka ke? Ya boleh. RM50 kau belikan makanan haram anak RM20, pusakanya RM30. Betul tak? Kalau kau masih ada RM30, kau meninggal, kan pusaka namanya. Pusaka tak mesti ribu-ribu ya. Jadi awak ada RM50, belikan anak makanan, mi goreng apa semua, RM20 kan banyak juga makanan ya. Ada RM20, belikan makanan dia apa semua, dah masuk perut dia, cukup untuk untuk dituntut hisab. Semua RM30 pusaka. Kemudian RM30 anak kau bikin bisnes, masuk dalam bisnes dia. Ini berkat tinggalan bapa aku ni, aku nak buka warung, masukkan duit bapa aku sebahagiannya. Allah. Semua tumbuh semua wa asarahum. Sampai dengan kesan-kesannya semua itu. Tapi Tuhan ampunkan dengan kesan-kesannya semua terampun. Jadi baik padam sekarang sebelum kesannya makin menular ya. Makin spread. Boleh spread ya. Jangan akan hanya sesin dua sen saja ya. Takutnya sampai begitu ya. Ada seorang meninggal dunia. Lepas tahun kawannya jumpa dia dalam mimpi. Apa khabar engkau, macam mana? Kau tahu sejak aku mati, dah lama, sampai sekarang masih ditanya satu soalan yang aku tak boleh terjawab sampai sekarang. Masih belum clear soal kubur ni, iaitu satu hari kau jalan, nampak pakcik bawa ranjang bakul, dalamnya ada ranting-ranting. Kau patah itu ranting, apa pasal? Aku pun tak ingat aku ambil untuk congkel gigi ke, ataupun aku ambil setakat patahkan gitu saja untuk dencit-dencit. Aku pun tak ingat, sampai sekarang aku tak ingat. Malaikat jawab, ranting tu orang punya dalam bakul, kenapa kau ambil sedikit, kau patahkan sedikit. Patahkan sedikit saja. Apa pasal kau patahkan orang tu punya, apa sebab tanpa izin, dan kau buat apa dengan benda tu? Aku tak ingat malaikat, aku tak ingat. Jawab, ulang lagi. Sekian hari bulan sekian, setahun itu soalan ulang belum clear. Allah. Setakat betul Habib Ali bin Jaafar ranting pun dia takut nak ambil ya. Habib Ali bin Jaafar adiknya serve air. Dia teringat, kayu api dah habis, aku belum beli. Tanya adik dia, kau masak kayu apa? Aku ambil kayu ranting kat luar bang, punya masa masak dapur kayu tau. Dapur tak boleh, ini tanah orang. Ranting kayu pun dari pokok dia pun pokok orang, ranting pun ranting orang. Walau ranting sekalipun ranting orang pun jangan ambil. Dah buang ini air tak boleh minum sebab dah dimasak dengan pada kayu api yang hak orang. Ranting saja, ranting. Kalau ranting pun kita jaga, ranting pun tak kena hisap. Kalau ranting pun kita tak jaga, ranting pun kena hisap. Sampai kesan-kesannya ya. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allah tidak akan menerima sembahyang seorang kamu selagi dalam perutnya ada sesuap dari yang haram. Kita Allah tak terima. Isteri, anak sama. Wahai fulanah binti fulan, sembahyangmu selama berapa hari tak ada pahalanya. Kenapa ya Allah? Kan aku sembahyang khusyuk lagi, terkong aku suci, menghadap kiblat lagi, aku berdoa lagi, apa semua. Pasal kau perut kau ada makanan haram, seminggu dia belum cerna, seminggu lah kau belum cerna. Haram apa aku makan ya Allah? Aku tak makan apa-apa kecuali aku tak beli luar pun, aku tak pernah makan apa semua. Laki kau bawa haram. Sekarang kau tengok 7 hari punya salat macam mana? Tak diterima. Bang, macam mana ni bang? Walau sekepal makanan, sesuap makanan ada yang haram pun Allah Ta'ala tak terima ibadatnya ya. Kita saja satu hal tau, isteri kita, anak kita, isteri kita, anak kita. Apalagi kita rajin jamu orang dengan duit yang haram. Allah, semua tetamu kita klaim kita.
Apalagi kita bina masjid, masjidnya tak berkatkan orang masuk. Sepatutnya apabila seorang iktikaf dalam masjid, berkatnya sekian-sekian. Taruhlah berkatnya dapat sampai 500 keberkahan. Tapi kenapa aku tak dapat berkat? Sebab kau iktikaf dalam masjid yang dibina dengan duit haram. Habis aku rugi? Tak, boleh klaim dengan pembina masjid itu, yang membina masjid itu. Terkesannya ya, terkesannya. Jangan anggap enteng ya, jangan anggap enteng. Apa, kita ada duit aja bikin itu bikin ini, sebab tak ada yang halal, tak ada hasil pun sikit. Bukan duit engkau. Macam mana nak ada hasil? Duit orang. Suka kalau duit engkau orang bikin masjid. Kenapa awak peras saya sebegini? Awak tekan hutang saya tak balikkan. Awak begini. Sebab saya nak bikin masjid. Orang kasih tak agaknya ya. Orang kasih ke tidak agaknya. Dan tentu tidak ya. Kalau masa kau nak bikin masjid pakai duit orang. Imam Ahmad bilang kalau ada 10 sen pun duit orang, Imam Ghazali bilang balikkan. Itu bukan utama, itu wajib. Bina masjid tak wajib. Balikkan duit orang wajib. Berkata pula Ibn Umar radhiyallahu anhuma, sekiranya kamu sembahyang hingga bongkok dan kamu puasa hingga badan kamu menjadi seperti lidi, iaitu kurus kering ya, tidak akan diterima semua itu dari kamu melainkan amalan yang dibuat dengan warak dan yang sungguh-sungguh. Warak tu apa? Berjaga jangan sampai ada yang haram pada diri kita ya. Allah, ceroboh ya, jangan ceroboh ya. Makan luar tu kalau kau tak yakin betul haramnya, halalnya, bukan mengajar orang jadi was-was ya. Kalau kau bimbang sangat, cari kedai warung orang kita aja sudahlah, itu confirm. Kau tengok kedainya, hatta fast food sekalipun, kan tak semuanya sama kan? Tak semuanya sama. Kau tengok, kau bimbang, iya ke? Apalagi kedai-kedai makan yang ada kecap halal. Kalau kita bukan nak pertikaikan pihak yang mengeluarkan sertifikatnya, tapi kedai itu yang aku pertikaikan. Nampak macam tak real aja, nampak macam ada loopholes yang dia boleh buat apa helah saja. Dan tinggalkan berapa banyak kedai lain. Tak ada beli apple makan saja, cukuplah. Begitu ya. Apple susu sekotak, cukuplah, kenyanglah sudah ya. Begitu. Hatta dalam negeri kita sendiri pun ya. Kita pergi tengok. Kalau susah sangat yang nak cari itu, hatta apa sekalipun, dah cari yang paling mantap. Pegang masuk hadis Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tiada meragukan akan kamu ya. Di dalam kitab Taurat ada tersebut, sesiapa yang tidak menghiraukan dari mana sumber makanannya, nescaya Allah Ta'ala tidak akan menghiraukan pula dari pintu mana ia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Allah. Tak heran orang Melayu bilang bujur lalu melintang patah. Apa pun mensondol aja orang bilang ya. Main sondol aja. Apa pun main sondol aja. Kalau dia tak kisah sumber halal haram, dia tak kisah, Allah pun tak kisah. Campak sajalah mana pintu neraka pun boleh asal masuk neraka. Pintu neraka kan tujuh ya. Yang ini kategori dia mana-mana pun boleh. Pasal dia orang yang tak prihatin, Allah pun tak kisah dia masuk neraka. Pokoknya get rid of him, campakkan dalam neraka. Pintu mana pun boleh. Kerana dia apa-apa pun boleh. Apa-apa, kerja pun apa-apa pun boleh. Pendapatan apa-apa pun boleh. Masuk neraka pun nanti apa-apa pun boleh. Itu ya, Allah Ta'ala tak peduli. Dia tak peduli. Cermat, betul orang cermat. Kalau makan cermat, orang-orang yang warani tak sembarang. Kalau makan orang Islam pun dia tengok yang dirasa mantap baru dia beli. Dia dirasa tak mantap dia tahan, dia tidak beli. Begitu ya. Ikut contoh mereka. Selamat insya-Allah. Lagi negeri kita mewah, masih banyak kedai orang kita, masih banyak benda yang kita boleh hasilkan sendiri ya. Begitu ya. Ambillah, kalau anda ragu-ragu, ambillah yang sangat-sangat memantapkan hatimu.
Tengok susunan Imam Haddad ya. Diketengahkan firman Allah Ta'ala tentang yang haram. Kemudian diketengahkan, kita kalau baca kitab ya, kita tengok susunan kitab, kita tengok akhlak penulis kitab. Mula diketengahkan ayat Quran, kalam Allah, dalil-dalilnya, keterangannya. Kemudian sabda Nabi. Kemudian cakap pada sahabat. Kemudian baru apa yang dalam Taurat? Taurat kan kitab Allah kan. Tapi Taurat adalah Nabi dulu, Nabi lama punya kitab. Sedangkan pada sahabat tidak mereka cakap kecuali mereka adalah bersahabat dengan Rasulullah. Lepas tu dalam sini susunannya kitab Taurat dikemudiankan daripada cakap Ibn Abbas, Ibn Umar. Betul tak? Kenapa? Hatta Taurat pun kita kalau pegang tanpa wuduk pun boleh. Apatah lagi sekarang punya Taurat kita tak tahu mana yang asli. Kita tak tahu yang mana yang asli ya. Begitu. Jadi dalam susunan yang ditulis ni Taurat yang asli punya. Tetapi didahulukan kalam sahabat daripada Taurat sekalipun. Kerana sahabat adalah sahabat daripada Nabi kita ini. Taurat adalah kitab daripada Nabi zaman dahulu, maka didahulukan. Baru lepas itu baru cakap ulama-ulama, baru datang kemudian. Dia punya tertib penulisan begitu ya. Tertib penulisannya begitu. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya yang haram dalam ketaatan kepada Allah laksana orang yang menyucikan baju yang ternajis dengan air kencing. Tentulah perbuatan itu tidak akan menyucikan baju itu, malah menambahkan lagi najisnya. Pandai betul buat ibadat dengan benda sumber yang haram. Allah ampunkan dosa aku, sembahyang, taubat, wukuf, pakai ihram haram, tambang haram. Allah, semuanya begitu ya. Tak ubah macam orang cuci baju yang kena najis. Baju kena najis, dosa kan najis. Cuci pakai apa? Pakai air mutlak, air yang bersih. Nak minta redha Allah pakai sedekah, wang yang suci bersih. Minta redha Allah kok belanjanya pakai wang yang haram. Kau pakai yang haram, tak ubah mencuci najis dengan air kencing. Suci tak? Hilang najisnya. Kau tengok dah hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Kok tak bau pesing pulanya. Allah lagi. Ya. Begitu ya. Berkata Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, menolak satu dirham yang ada syubhah adalah lebih dicintai Allah daripada bersedekah dengan 100,000 dirham. Kemudian ditambah lagi dengan 100,000 yang lain. 100,000 yang lain hingga ia kira 600,000 dirham. Allah ya. Menolak satu dirham yang syubhah adalah lebih dicintai daripada Allah Ta'ala. Orang kasih satu dirham yang ada syubhah, saya tolak. Itu lebih besar pahalanya daripada engkau sedekah 100,000 dirham, 100,000 dirham, 600,000 dirham, kan besar pahalanya. Tapi kau tolak satu syubhah, itu lebih utama. Ingat, dalam kaedah kita, sedikit amal ibadat, sedekah tadi amal ibadat, sedikit amal ibadat terlebih berkesan daripada sedikit amal ibadat serta sunyi daripada dosa, sunyi daripada cemar, lebih utama daripada banyak ibadat tapi serta cemar. Begitu ya kita bilang. Itu dia punya kaedah. Sembahyang sunat, puasa sunat tapi ngumpat tak habis-habis. Tak guna. Biarlah puasa sunatnya kurang, sembahyangnya pun kurang, tapi mulutnya tak ada dosa. Itu lebih utama. Begitu ya. Jadi apa ibadatnya rajin, baca Quran, tasbih, wirid, zikir banyak, tapi matanya suka pandang yang haram. Kurangkan baca Quran, kurangkan zikir pasal cari nafkah anak isteri, tetapi tak ada tengok yang haram, itu lebih utama. Walaupun ibadatnya terkurang, biar kurang cantik asal tidak ada yang cari. Kain sama, biar tidak ada sulam, biar tidak ada tekat, biar plain asal tidak ada najis. Betul tak? Cantik ada sulam, tekat manik lagi.
Tapi ada tek kucing setumpuk situ. Orang nak beli tak? Orang tak beli. Tak beli. Begitu ya. Apalagi kalau ada tek kucing, ada koyak lagi. Orang tak beli. Biarkan kain putih plain, tetapi tidak ada najis, tidak ada koyak. Orang beli tak? Orang beli. Ini cantik ni, sulam ni, mahal ni. Tapi ada berlubang dan ada tek kucing. Orang nak beli? Orang tak nak beli. Begitu kaedahnya ya. Sebab itu ya, Imam Habib Ali Habsyi bilang, aku tidak begitu heran kalau aku dengar orang banyak ibadat, tapi aku lebih kagum kalau aku dengar orang dapat elakkan maksiat. Aku lebih kagum sebab elakkan maksiat ini susah. Dan elakkan maksiat menjadi catalyst, menjadi penggalak, macam dos penggalak ya. Menjadi penggalak bagi kita punya ibadat. Menjadi penggalak bagi kita punya ibadat, meninggalkan maksiat. Ya. Berkata Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah ta'ala, barang siapa memakan yang haram, maka seluruh anggotanya akan bermaksiat. Betul ya? Padahal masukkan perut, tapi semua jadi urat semua kan? Sama ada ia suka ataupun tidak, dan ia mengetahui atau tidak. Dan barang siapa memakan yang halal, maka seluruh anggotanya akan bertaat, dan ia akan diberi taufik untuk membuat kebajikan sebaik-baiknya. Itu yang kita kata tadi, makanan yang halal menumbuhkan darah daging yang halal. Darah daging halal mencerna tenaga yang baik. Tenaga yang baik hanya cenderung untuk buat benda yang baik. Tak suka dia dipakai untuk benda yang buruk. Makannya haram, jadi darah daging yang haram. Tercernalah tenaga yang jelek. Tenaga yang jelek akan minat perkara yang jelek. Begitu semua akan jadi maksiat ya. Pada salaf salih rahimahullah ta'ala pernah berkata, jika anda makan apa saja yang anda dapat, nescaya seperti itu jugalah anda akan beramal. Betul. Dia makan apa saja dapat, dia makan. Amal pun nanti gitu. Makannya sembrono. Tak ada kedai ini, kedai ini pun boleh lah. Tak ada lauk ini, ini pun boleh lah. Orang yang anywhere can eat, anything also can amal. Tak concern termakan haram ke, tak termakan haram ke, akak ni tak warak ke, tak ada warak ke, akak ni takwa ke, tak takwa ke, bedal lagi istilahnya. Nanti amalannya pun bedal juga. Amal tu adalah perbuatannya. Benda yang haram, benda yang zalim pun dia bedal juga. Benda yang tegak oleh Allah pun dia bedal juga. Sebagaimana dia gampang meninggalkan cari yang halal, dia akan gampang meninggalkan amal. Bagaimana dia gampang boleh termakan yang haram, dia pun akan jadi gampang terbuat benda-benda yang haram. Cara pemakanannya, itu kesannya, itu asarahum. Itulah kesan-kesannya ya. Makannya dah habis, dah cerna, besok dah buang air, sudah kesannya tu pada diri kita ya. Zat makanan tu dalam badan kita ya. Pada pendapatku, orang yang memakan dari yang haram dan dari yang syubhah, meskipun pada lahirnya ia telah membuat ketaatan, maka semua ketaatannya itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, takut ya. Tak buat dah tentu ya. Ini buat tapi semuanya tak diterima ya. Salah tak? Salah tak Tuhan tak nak terima dia? Salah dia, tak jaga dari puncanya. Lepas tu jangan kita ingat, sesuap dua suap, sesin dua sin. Dia punya ikutan dia tu, teruknya. Anak isteri pun akan tuntut, ibadat kita pun akan semuanya jadi bantut. Pahalanya semuanya tak cukup ya. Semuanya habis dia ni. Firman Allah Ta'ala, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Artinya, hanya senya Tuhan menerima, hanya senya Tuhan hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Takwa tu apa? Buat disuruh tinggal yang tegak. Tak bertakwa Tuhan tak terima walau apa sekalipun. Tak bertakwa, makan yang haram tu kan buat yang ditegah oleh Allah, maka Tuhan tak terima. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, innallaha tayyibun
la yuqbalu illa thayyiba. Artinya sungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tiada menerima melainkan yang baik sahaja. Ya. Jadi Allah Ta'ala tidak terima sekali. Dan semuanya pokoknya penghabisannya ibadat. Ibadat tu disembahkan pada Allah. Isteri aja nak terima tak kalau kita kasih dia tahu itu duit haram? Isteri yang salihah tak nak terima. Allah nak terima ke kita kasih ibadat pada dia, kita sembahkan ibadat, tapi ibadat tu dibuat dengan baju haram, belanja haram, hati haram, perasaan haram, jiwa haram, terbit daripada makanan haram. Allah Ta'ala tak terima. Kita tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Kembalinya ialah kepada Allah. Pemakan haram yang bertaat tentu sekali akan menghadapi beberapa rintangan lahir ataupun batin. Pemakan haram yang taat, bertaat, buat taat, tapi dia pemakan haram, pasti ada halangan, tak jadi, ya. Sehingga merosakkan pula semua ketaatannya tadi, menurunkan dan mengeluarkannya dari sifat taat dan ibadat. Perkara ini akan menjadi terang dan nyata bagi orang yang cuba menelitinya ataupun cuba memerhatikan pada diri sendiri atau pada diri orang lain, dengan syarat dia tidak ditipu oleh hawa nafsunya atau dikelirukan oleh keadaan yang benar. Dua syarat. Nafsunya hendak close one eye, bedal, ataupun kerana keadaan sekitar. Macam mana nak cari yang halal, macam mana nak cari halal, macam mana tak terima rasuah. Satu departmen semua dia terima rasuah, yang tak terima rasuah akan dikambing hitamkan. Yang pangkat besar rasuah, yang pangkat kecil rasuah. Tak terima rasuah jadi satu jelek dalam apa pejabat tu. Allah. Saya terpaksa rasuah kok terpaksa. Alamak. Allah, semuanya itu hal keadaan. Maka jangan campur orang yang tak baik. Siapa suruh kau kerja itu? Kan banyak kerja lain. Kini jelaslah sudah bahawa yang haram itu wajib dijauhi dalam segala hal dan keadaan. Harus memelihara diri daripadanya dengan apa cara sekalipun. Apa cara sekalipun, no excuse for taking haram. Na'udzubillah min dzalik. Lindung sama Allah Ta'ala. InsyaAllah akan kita bilang, ya, dia akan kita baca bimbang terhadap syubhah, benda-benda yang syubhah. Mudah-mudahan Tuhan jauhkan kita semua, ya. Mudah-mudahanlah sebagaimana atuk moyang kita, mak bapak kita pada zaman mereka cukup, Allah Ta'ala pelihara mereka. Tidak ada benda-benda yang meragukan semuanya tu. Makanya semua benda-benda pure, masak sendiri, beli daripada yang sendiri, hasil sendiri. Mudah-mudahan kita pun Allah Ta'ala peliharakan juga, ya. Mudah-mudahan dengan berkat bapak kita usaha cari yang halal, kita makan membesar dengan makanan yang mak kita masak secara halal. Kita pun terdoronglah untuk buat perkara-perkara yang taat kepada Allah Ta'ala. Dan jangan pula kita ubah trend itu dalam keluarga kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.